menyelamatkan satu nyawa. Besar dia punya hikmah dia. Cuma aku nak sambung sikit lah tadi, jadi sebelum bagi dekat Fitri, mengulas berkenaan dengan Nadir ini, banyak sudut yang kita boleh ulas. Dari segi kemanusiaan, dari segi aktivisme, dari segi politik dan sebagainya. Ulaslah macam mana sekalipun, tetapi jangan kamu tinggalkan benih-benih nilai-nilai kemanusiaan itu. Nilai-nilai kemanusiaan itulah yang menjadi pendorong kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini, dan inilah amanah yang Allah bagi, iaitu sebagai khalifah menyelamatkan nyawa. Secara asasnya politik ini tak ada, tetapi secara asasnya manusiawi itu, manusiawi yang sering dilawankan oleh PMX, itulah yang kita pegang. Cuma akhir kata, sebelum pergi kepada pusingan yang berikutnya ini, isu ini, gelombang Nadir ini, gelombang PMX ini, kebenaran yang ditunjukkan oleh Nadir bahawa PMX adalah hero sebenar, watak sebenar dalam misi gila ini, akhirnya yang ni PAS terpaksa akur. PAS terpaksa akur dan mengeluarkan kenyataan untuk berterima kasih kepada PMX. Akhirnya yang ni. Sebab apa? Sebab mereka dah tak boleh pusing. Sebab Nadir sendiri yang mendedahkan. Mereka dah tak boleh pusing. Mereka terpaksa juga berterima kasih kepada PMX. Dalam isu lain mereka boleh mengelak, mereka boleh letakkan gambar PMX dengan bendera Israel dan sebagainya, boleh mengutuk dia, boleh mengatakan PMX ni lemah, PMX ni tak ambil peduli, PMX ni apa tu ejen Yahudi, ejen Israel apa semua, mereka boleh palitkan segala apa. Tetapi apabila Nadir sendiri mengumumkan, menceritakan dan meletak dudukkan PMX itu kepada satu watak yang sangat penting dalam hidup dia, yang ni, hidup dan matinya itu. Jadi di sini PAS sudah tidak ada lagi angle untuk pusing. Mereka terpaksa akur dan terpaksa berterima kasih juga. Sebab apa? Sebab mereka sebenarnya takut kehilangan pengaruh yang dibawa oleh Nadir ini. Jadi di sini kita kena ulang, kita kena ingatkan supaya naratif ini dapat menenggelamkan fitnah besar mereka yang mereka sedang rancang, dan mereka telah rancang kononnya PMX itu kena HIV dan sebagainya. So alhamdulillah, syukur, terima kasih Nadir di atas pendedahan kamu itu sebenarnya telah menyelamatkan, bukan menyelamatkan PMX, malah maruah negara ini yang sedang cuba ditorek-torek, dihapus, dimusnahkan hanya kerana gilakan kuasa oleh puak-puak sebelah sana. Terima kasih saudara Nadir. Baik, silakan Fitri. Rindu nak dengar suara Fitri. Yani and rindu semua juga ke sini, baru sempat nak naik. Okay. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua. Saya lupa itu, tak apalah, kita cakap pasal Nadir. Saya ada baca lah pasal sebenarnya kita tak dapat nafikan post Nadir Al-Nouri semalam memang menggempakan negara. Dia punya engagement memang gila-gila saya tengok. Maksudnya mengejutkan warga-warga internet lah, ataupun netizen. Cuma saya nak fokus kepada Nadir Al-Nouri punya penulisan lah. Saya baca lah, and to be honest, saya tersentuh dengan tulisan dia. Sebab apa saya tersentuh? Saya cuba nak dapat dia punya feel tau, dia punya perasaan daripada penulisan. Daripada penulisan Nadir Al-Nouri ni macam menunjukkan yang memang Nadir Al-Nouri ni sebenarnya dia punya expectation pada permulaannya lah. Daripada penulisan saya agak je. Daripada penulisan dia, mungkin masa dia minta tolong dengan Anwar Ibrahim, ataupun kita flashback lagi awal lagi, mungkin before ni dia adalah penyokong Perikatan Nasional lah kan. Dia dah declare, and saya mengharapkan dia bukan macam tu. Tapi kalaulah dia antara yang berfikiran yang Anwar ni kaki kencing, Anwar ni kaki sembang, kalaulah dia berfikiran macam tu, bila dia minta tolong pada Anwar Ibrahim, saya rasa expectation dia pada Anwar pada mulanya mesti akan sangat rendah. Mungkin dia akan fikir macam penulisan dia kata, oh saya ni ayat orang politik ni. Bila dia kata, Anwar Ibrahim kata saya akan bantu. Dia saya rasa dia tak expect Anwar akan seikhlas tu, secepat tu dan sesenyap tu tau. And bila dia anak dia depan mata, saya nampak dia dah, daripada penulisan dia macam terkejut sangat-sangat tau. Dia macam tak sangka yang maybe saya rasa dia ada perasaan yang tak okey dengan Anwar Ibrahim. Saya agak-agak, dan mungkin dia ada perspektif yang tak baik lah pada Anwar Ibrahim. Tak tahulah apa perspektif yang dia ada dalam kepala dia. And bila benda tu berlaku dengan sangat-sangat
sangat-sangat sentimental lah. Bila Anwar Ibrahim cakap saya akan bantu, dia tak sangka the 3 words saya akan bantu ni dibuat dengan sangat pantas dan sangat senyap. Tak ada apa-apa announcement, tak ada bunyi apa-apa, tak ada buat apa-apa poster ke, tak ada, senyap je. And saya sendiri pun bila baca penulisan Nadia Alluri, to be honest, saya agak tersentuh sebab hebat lah dia boleh buat misi gila tu secara senyap. And tak siapa pun tahu. Dia pun tak tahu last dia dibawa ke tempat itu tanpa diberitahu apa tujuan. Ya, betul. Saya jadi macam, kita jadi terharu tau kita baca tu. Nak menunjukkan yang selama ni Anwar Ibrahim bukannya first time lah, kebetulan orang yang Anwar Ibrahim tolong ni adalah public figure yang besar namanya dalam Palestin. Kita tak nafikan secara kebetulan. Tapi sebelum ni pun PMX banyak bantu isu-isu kemanusiaan, macam melepaskan mangsa-mangsa pemandangan manusia. Dia buat secara senyap. Tapi sebelum ni nak dijadikan cerita, yang ditolong selama ni orang yang tak pandai menulis, orang yang bukan somebody, bukannya orang yang public figure ataupun influencer. So this time bila terkena orang yang PMX tolong kali adalah influencer, semua macam terkejut. Semua terkejut sebab apa? Tak sangkalah PMX boleh buat sesenyap ni. Tak sangkalah 3 words tu betul-betul dia tunaikan. And saya rasa ramai yang masih shock sebab PMX tak war-warkan. Saya rasa itu yang paling mengejutkan sebenarnya. Sebab dan saya nampak ada, of course lah, akan ada komen negatif kan. Orang kata apa tau, komen negatif kata memanglah itu pemimpin yang memang tanggungjawab pemimpin pun buat semua tu. Kita semua kena ingat, memang tanggungjawab pemimpin, tapi tak semua pemimpin bertanggungjawab untuk buat semua tu. Walaupun dia kata kita bertuah kita dapat pemimpin yang bertanggungjawab, that's why kita underestimate tanggungjawab itself. So saya rasa memang, saya tengok penulisan Nadia Alluri memang menyentuh sebab dia macam tak sangka lah. Saya rasa dia punya perception dekat Anwar Ibrahim macam totally bertukar tau lepas peristiwa tu. And dia mengajar kita apa? Dia mengajar kita jadilah baik walaupun orang tak nampak ke, orang nampak ke, orang keji ke, orang kritik ke, orang fitnah ke, just be yourself. Jadi je baik, buat je baik dengan semua orang. And one day people will see your kindness, sooner or later. Tak masa hidup, masa mati orang baru nampak. Tapi Anwar Ibrahim memang mengajar kita banyak nilai murni lah. Selain daripada berani, selain daripada kena sabar, kita jangan pilih orang, jangan berdendam, jangan fikir apa reaction orang, jangan fikir apa penerimaan orang. Just be yourself, buat baik, buat dengan hati yang ikhlas, buat kerana Allah, everything will be fine. Okay, itu saja dulu. Yang terpaling Palestin tu cerita aja, cakap aja lebih dan sebagainya lah. Dan Fitri dan semua panel-panel, saya rasa lepas ini Muhyiddin akan tulis satu surat kepada PMX untuk mengembalikan menantu dia yang hilang tanpa berita. Kesian, beraya tanpa menantu kali ini. Nadia Alluri dah dapat beraya dengan keluarga ya. Rupanya ada lagi seorang insan di Malaysia ini yang merindukan menantu. Mungkin suggestion kepada walaun-walaun untuk beritahu kepada Muhyiddin Yassin, tulis surat kepada PMX supaya dicari menantu beliau itu. Dan dibawa pulang lah. Takkanlah sampai tak beraya dengan anak bini, betul tak? Kesian dekat anak bini dia. Mana papa? Kan duk cari papa tak jumpa. Entah hidup ke, entah mati ke mana ke kan. Okey, silakan Abang Wahyu. Assalamualaikum Yani, Abang Adam, Fitri dan semua yang berada di bawah ni. Ada lebih kurang 600 lebih orang ni. Baik, jadi seperti mana yang kita sedia maklum bahawa misi menyelamat yang dibuat oleh PMX adalah satu misi yang bukan saja sangat mengejutkan warga di Malaysia, tetapi juga merupakan satu kejutan kepada warga dunia. Bagaimana PMX secara senyap boleh menjalankan misi yang disifatkan oleh Nadir sebagai misi gila untuk menyelamatkan anak dan bini dia
bermakna Nadir sendiri pun dengan pertubuhan yang diwakili dengan ahli-ahli politiknya sekali tidak berupaya untuk melakukan penyelamatan, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu untuk melaksanakan tanggungjawab, menggalas tanggungjawab yang cukup besar, membawa anak dan isterinya itu pulang ke depan mata tanpa banyak bicara. Jadi kerja ini dilakukan secara senyap-senyap. Inilah kelebihan yang ada pada PMX yang telah membina hubungan antarabangsa yang baik dengan Al-Sisi, Presiden Mesir, yang telah banyak sekali membantu dalam gerakan ini. Ini pun perkara ini pun apabila didedahkan oleh PMX baru saja kita tahu. Itu pun selepas Nadir mula menguar-uarkan tindakan PMX yang melakukan misi gila ini. Jadi saya haraplah rakyat Malaysia tolong buka mata bahawa Perdana Menteri kita yang ada sekarang ini, PMX, seorang yang berjiwa besar, yang tidak meletakkan kepentingan diri di depan, sebaliknya meletakkan kepentingan rakyat yang lebih utama, sanggup tidak menerima gaji, sanggup difitnah dengan berbagai fitnah, dilemparkan, dimalukan, diaibkan, dituduh bahawa dia ini sedang mengidap AIDS. Ni si pengidap AIDS yang kamu katakan itu, inilah yang menyelamatkan bukan satu nyawa, dia menyelamatkan beberapa orang nyawa. Ada lebih kurang dalam 5 atau 6 orang anak dan isteri kepada Nadir itu yang dibawa balik ke Malaysia ini. Jadi marilah kita sama-sama insaf dan sedar yang mana satu emas, yang mana satu permata, yang mana satu batu. Jadi kita julanglah permata ini, gilaplah permata ini sementara ada peluang, dan batu itu kita jadikan sebagai bahan binaan bangunan semata-mata. Wallahu alam yani. Baik. Itulah kadang-kadang kita lupa nak menghargai apa yang kita perlukan. Mungkin kamu tak suka, mungkin kamu tak berkenan dengan PMX kerana kamu telah didoktrin, dihasut dengan banyak kali, dengan banyak ceramah oleh pemimpin-pemimpin yang memang tak sukakan beliau, tak sukakan PMX ini kerana ketegasan berkenaan dengan beberapa isu seperti rasuah itu sendiri, kan? Mungkin kamu tidak suka pada PMX sebab mungkin pemimpin kamu ini dan kamu sendiri pun mungkin yang dengar ni ada yang tidak memperolehi habuan atau berganimah. Bila dah menang, kamu ingatkan kita dah jadi kerajaan, mungkin kamu pun boleh habuan daripada bila kita menjadi kerajaan dan sebagainya lah. Tapi kalau kita dapat lihat apa yang diluahkan oleh Nadir Anuri ni tentang bagaimana keluarga beliau dapat dikeluarkan daripada Gaza dan dibawa balik ke Malaysia. Saya tak nak komen banyak sebab kita tahu bahawa dia ni adalah seorang yang strong will dan determined. Nampaknya kalau kita dapat lihat hari ni cara kerja, kita ulas cara kerja PMX dalam usaha ini, dan PMX tak cakap banyak tapi usaha dia berjalan dalam menolong keluarga ini. Begitulah style kerja PMX. PMX ada tak cerita macam Sanusi tu, pompang, satu habuk pun tak ada. Betul tak? Ada tak macam Muhyiddin? Umum saja hapuskan hutang Felda, tapi hutang sukuk kepada Felda tidak pernah diberikan. Jadi janji bulan dan bintang, tapi habuk pun tak ada. Dan begitulah style PMX sebenarnya. Dia seorang yang kuat bekerja dan memastikan usaha itu berhasil pada akhirnya. Dan ingat, saya suka untuk mengingatkan pada satu patah ayat Al-Quran ini, work, dan itulah yang dilakukan dan kita telah melihat hasilnya. Itu kerja jangka masa pendek dan pasti kerja jangka masa panjang sedang dibuatnya, dan kita nanti apa hasilnya insya-Allah lah. Ini berbeza dengan orang-orang yang pandai cakap tapi tak ada hasil. Dan seperti satu patah Al-Quran itu, His messenger and the believers will see your work and will be returned to the knower of the unseen and the unseen and the seen, and he will inform you of what you were doing. Maknanya
hasilnya akan kita nampak jika seseorang itu berusaha ikhlas kerana Allah dan sebagainya. Ini berbeza dengan orang yang cakap-cakap, berbohong, buka mulut bohong, memfitnah. Seperti bila dia kata dia telah berjaya membawa masuk pelaburan Arab ke Malaysia. Kan? Tapi itulah. Jadi orang cakap tak serupa bikin ni, kita tahulah bagaimana kan. Tapi kalau bukan PMX, siapa lagi orang yang di sebalik misi gila ni? Sebab dia je ada pengaruh yang besar untuk boleh berunding dengan Mesir, dengan Arab Saudi. Kan? Dalam kekalutan hujanan peluru berpandu dan macam-macam lagi lah kekejaman yang dibuat oleh tentera Zionis ini. Akhirnya pasukan Hamas, terima kasih Rizwan Rosli, berjaya mencari menyelamatkan keluarga Nadir ni, seperti mencari rambut dalam tepung seperti yang saya kata awal tadi. Bukan mudah. Betul tak? Kemana orang tu lari? Kemana orang tu bersembunyi dan sebagainya? Tak adalah dia tunggu dekat rumah dia. Kau ingat, bila berlaku perang, kita ni tunggu duduk dekat rumah kita. Kita mana tahu orang datang nak selamat kita ke tidak? Dah lah communication terputus. Kan? Rumah kita diletupkan dan sebagainya. Jadi ke mana lagi dia nak pergi? Of course, dia akan bersembunyi dan pergi ke tempat yang selamat. Jadi nak cari ke mana orang tu pergi. Bayangkan satu negara tau. Satu negeri lah. Okey, kita bagi contoh satu negeri lah. Yang luas. Yang tak tahu akan bersembunyi di mana. Dia macam cerita movie tu. Nak cari orang kan. Dia kena ada pemberi maklumat. Dia kena ada orang yang mengenali. Kan? Jadi berjaya akhirnya dalam masa sebulan lebih ke macam tu. Jadi inilah yang saya katakan. Apa salahnya kalau sekali-sekala menyatakan terima kasih, merendah hati, jangan sombong, jangan rasa bongkak, jangan rasa kita saja yang perjuangkan Islam. Itu sifat iblis. Itu sifat syaitan yang rasa kita ni bongkak, kita tak nak berterima kasih kepada orang dan sebagainya. Bila nak berterima kasih pula? Saya tengok ada di Malaysia kini Ketua Penerangan PAS berkata usaha tersebut memerlukan perbincangan dan hubungan baik khususnya dengan Mesir. Dan PAS ucap terima kasih kepada PM bawa keluar keluarga Nadir. Dalam banyak-banyak dalam kalau buka dan baca habis keterangan daripada Ketua Penerangan tu, cuma saya nak cakap satu perkara lah. Dia dalam nak berterima kasih pun dia boleh ada perasaan takbur dan bongkak juga. Ini memang akhlak puak-puak inilah. Jadi saya rasa kamu semua ini, pembangkang ini, perlu keluar daripada politik jumut yang tidak menguntungkan umat Islam pun. Bukanlah mudah untuk keluarkan rakyat Gaza dan perlu lalu Rafah. Dan perlu ada diplomasi dengan Mesir. Walaupun segelintir yang memperlekehkan PMX kerap keluar negara, tapi bagi dia ada misi yang perlu dilaksanakan. Hubungan diplomasi PMX dengan pemimpin dunia amat hebat. Tak ada siapa yang boleh sangkal lagi. Tak ada siapa yang boleh tandingi hubungan diplomasi PMX dengan pemimpin dunia. Kau bagi aku satu contoh pemimpin di Malaysia ni boleh menandingi hubungan diplomasi dia dengan pemimpin dunia. Siapa? Siapa? Bagi saya satu nama. Satu je, tak payah banyak lah. Mahathir. Mahathir pun orang tak pandang lah. Orang Langkawi pun dah tolak dia. Ini kan lagi pemimpin dunia. Dia kata, atuk nyanyuk kau balik tidur aje lah. Kan? Orang dah tak pandang lah si Mahathir tu. Dia kata, Datuk Nyanyok, you go back and sleep. No one want to listen to you. Even Eddie Mereng itu tanya lain cakap lain. Macam mana? Kan? Jadi, sebagaimana Tengku Zafrul pernah mengatakan PMX adalah jurujual terbaik Malaysia dalam menarik minat pelabur luar negara. Begitu juga PMX adalah watak utama dalam misi gila yang bawa keluar keluarga Nadir ni daripada Gaza. Kan? Dan Nadir ni asalnya dia jumpa PMX, minta tolong keluarkan keluarganya sebelum PMX ke Berlin. PMX jawab, saya akan bantu. 20 tak tahu untuk apa dibawa ke tempat tersebut. Macam dalam movie dia kata. Tiba-tiba dia hadir ke situ. Siapa yang nak keluar daripada pintu kereta tu pun dia tak tahu. Sebuah kereta hitam yang cerminnya gelap. Tak ada siapa tahu siapa ada dalam tu.
rupa-rupanya inilah syawal terindah buat beliau. Dan kita sama-sama doa di sini semoga Allah merahmati Perdana Menteri kita Anwar bin Ibrahim ini serta pasukan rahsia yang mengeluarkan keluarga Nadir ni dengan misi gila ini. InsyaAllah kita doakan mereka. Dan ada walaun di social media bila saya letak berita ini dekat X, dia komen apa? Dia komen, oh rupanya usaha ni berjaya kerana dibantu oleh hubungan diplomatik Malaysia dengan Mesir yang baik, sudah terjalin sekian lama. Maknanya kita dah terjalin sekian lama lah hubungan baik dengan Mesir. Siapa yang ada hubungan baik dengan Mesir pemimpin sebelum ini? Saya nak tanya. Pemimpin mana yang baik sangat dengan Perdana Menteri Mesir ni? Sebelum-sebelum inilah, bagi satu nama aku nak dengar. Jadi biasalah bila dia dah tak suka kepada PMX, pencapaian dia luar biasa seperti ini pun dia nak kona lagi, dia nak spin lagi. Inilah nama dia walaun. Okey, sambung. Aku nak tambah sikit lagi ni. Sebenarnya kalau tuan-tuan ada masa, bacalah nukilan, coretan dan tulisan Nadir ni, word by word, paragraf by paragraf. Banyak mesej yang sebenarnya yang dia sampaikan. Sebab apa? Sebab Nadir ni dia masih lagi berhati-hati dalam penulisan, kan? Sebab dia masih lagi dalam circle walaun lah. Dia pun nak menjaga silaturahim sesama walaun dia tu lah, kan? Sebab macam aku cakap tadi lah, Nadir ni misi dia sebenarnya lebih besar. Dan aku tak nampak, walaupun Nadir ni penyokong dan berkempen untuk Perikatan Nasional, cara fikir Nadir ni bukannya cara fikir walaun. Kalau cara fikir walaun, confirm dia tak akan berjumpa PMX. Dia akan lebih rela anak dan isteri dia berada dekat sana, apa nak jadi-jadilah. Nama untuk aku melutut, untuk aku meminta tolong pada PMX, takkan sekali-kali. Itu perangai walaun. Dia ni adalah perangai hulu dan pelampau. Tapi Nadir ni tidak. Sebab kalau you tengok dia punya susur galur perjuangan dia apa semua, tolak tepi faktor keluarga, bapak dia siapa, mak dia siapa, semua tak perlu. Sebab dia dah berada di dalam satu pentas yang mana orang biasa takkan sanggup berada di situ. Di pentas, di kancah yang mana resiko hidup dan mati itu terlalu tinggi. Di medan peperangan yang orang cakap yang paling hebat dalam dunia ni. Dan terbukti. Sekarang ni kita tengah bercakap, kita tak tahu apa berlaku. Bom kat sebelah belakang meletup apa semua, kita tak tahu. Uncertain. Tapi membaca ayat demi ayat, baris demi baris, paragraf demi paragraf, sebenarnya kamu akan jumpa apa yang cuba nak disampaikan oleh Nadir. Okey, saya ambil satu contoh. Dalam satu perenggan, di hujungnya dia tulis kat situ, namun secara senyap pemimpin negara menghubungi pihak sana. Pemimpin negara tu yang dimasukkan itu PMX lah. Pihak sana tu ialah kerajaan Mesir dan sebagainya. Kemudian ditulis, ternyata diplomasi insani ini jauh lebih berkesan daripada kaedah yang lain. Cuba kita fikirkan. Pertama, dia mengiktiraf cara bekerja PMX. Iaitu, PMX ni memang terkenal dengan cara diplomasinya. Dan diplomasi itu ditambah diplomasi insani. Kita memang tahu inilah sifat dan sikap PMX sebagai seorang pemimpin yang daripada dulu lagi konsisten dengan kemanusiaannya, manusiawinya, ihsannya. Macam saya cakap tadi, dia tak peduli kamu warga negara apa, dia akan tolong, dia akan bantu. Hingga kan satu word, satu kata yang mengatakan bahawa ya saya akan bantu, itu pun diterjemah sebagai konotasi negatif. Sebab ianya kerap diungkap oleh orang-orang politik yang mana kalau kamu jumpa mana-mana politician, dia akan bercakap perkara yang akan menyenangkan kamu dan that's it. Selesai maksudnya tak ada apa-apa berlaku lah. Dan inilah sikap sebenar orang-orang politik. Tetapi ini tidak untuk PMX. Maksudnya di sini Nadir sendiri dah buktikan bahawa PMX bukannya biasa-biasa. Bukannya politician yang seperti mana yang kita kerap tengok dan lihat. Sebab apa? Sebab PMX ini berpegang kepada insani, manusiawi, kemanusiaan. Itu yang dipegang. Nampak? Saya ulang balik. Namun secara senyap pemimpin negara menghubungi pihak sana, ternyata diplomasi insani ini jauh lebih berkesan daripada kaedah yang lain. Apa kaedah yang lain? Nampak tak? Kaedah yang lain maksudnya, Nadir ni dah ikhtiar macam-macam ikhtiar dah.
cuba hubungi mungkin mantan Duta Timur Tengah. Mungkin tak logik kalau dia tak hubungi dia punya Tuan Guru. Mungkin Tuan Guru dah cakap macam-macam. Wallahualam, itu tak ada ceritakan, saya tak nak memandai-mandai. Tetapi saya mengambil ayat yang jauh lebih berkesan daripada kaedah yang lain. Nampak tak? Akhirnya PMX membuktikan bahawa diplomasi insani itulah yang menyebabkan kejayaan PMX membantu membawa balik anak isteri Nadir ni ke Malaysia. Dan kaedah yang lain itu, nampak, dia dah buat macam-macam, dah habis ikhtiar dah. Sebab itulah dinamakan misi gila. Kamu boleh jadi naik gila. Sebab apa? Kalau Nadir ni 183 hari tak dapat memeluk anaknya, tak dapat bersama anaknya, dia dah jadi naik gila. Bayangkan, PMX 11 tahun, babe. 11 tahun dipisahkan, dinafikan, dikhianati, dizalimi. 11 tahun, babe. Tu je aku nak bagi korang berfikir. Ada banyak lagi. Aku bagi itu satu contoh je. Sebab nak bagi peluang pada orang lain cakap. Misi gila ini ialah kamu akan menjadi naik gila. Itu baru 183 hari. Menunjukkan bahawa apa yang berlaku kepada PMX sebelum ni, itulah hikmah yang besar. Allah uji kerana akhirnya kita mendapat satu Perdana Menteri yang sangat berkualiti, yang sangat diuji. Ibarat batu permata yang apabila ditekan, akhirnya menjadi satu yang sangat bernilai, sangat berharga dan sangat mantap. Terima kasih Nadir atas pengurusan ini. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana nama kamu telah dibersihkan oleh Nadir. Ketika mana nama kamu cuba dirosakkan dengan fitnah HIV dan sebagainya. Dan hari ini selain daripada kita dapat berita gembira yang disampaikan oleh Nadir, kita juga dapat berita gembira yang disampaikan oleh MC. 3 ekor bangsat telah dipanggil untuk disiasat. Terima kasih. Okey, baik. Haji, sila. Assalamualaikum. Saya sekejap sajalah cuma nak rakam tahniah kepada Perdana Menteri dengan berkat usaha beliau dapat mengembalikan satu keluarga kembali kepada kembali di tanah air, selamat menyambut hari raya lah ya. Jadi sama ada kita sedar ataupun tidak sedar rakyat Malaysia ni sebenarnya mempunyai satu aset yang sangat besar. Ya, iaitu kita ada seorang Perdana Menteri, orang Melayu, orang Islam yang sangat tinggi akhlak. Dia dah rasa macam mana dia dulu tak dapat bersama keluarga. Saya percaya benda ni. Dan dia usaha dia dengan bersungguh-sungguh supaya satu keluarga tu dapat disatukan kembali. Dan satu lagi, kalau kita ingat setiap hajat seseorang itu, kalau kita boleh sempurnakan hajat dia di dunia ini, insya-Allah Allah akan sempurnakan hajat kita juga bila kita ada di akhirat nanti. Jadi saya menyerulah kepada semua rakyat Malaysia supaya fikirkan balik hal ni. Janganlah duk buat lagi tomahan, buang masa, buat macam-macam fitnah pada Perdana Menteri. Sebab kita ada satu aset yang sangat besar. Bukan saja dari segi nilai akhlak Perdana Menteri kita ni, tapi juga hubungan diplomatik dia tau di luar negara. Saya rasa tak ada orang boleh tandingi lah yang ada di Malaysia ni. Kalau boleh bagi satu figure yang boleh tanding hubungan diplomatik antarabangsa ni, nak banding dengan PMX, saya rasa tak ada. Jadi, walaun ni insaf lah, cukup lah. Tak usah buang masa lah. Ya. Ini pemimpin yang kita tunggu, yang ada sekarang ni, bagilah sokongan yang sepatutnya kepada beliau. Dan saya harap Malaysia lebih makmur akan datang dari hari ke hari dan bertambah majulah insya-Allah. Itu saja yang ni Saya nak turun dulu lah, itu saja saya nak bagi tahu.
Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Haji. Waalaikumsalam. Silakan panel. Ada yang nak tambah ke? Silakan. Dan saya okeylah, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan hari ni betapa diorang ni melampau, sikap yang melampau, gulu yang dimainkan oleh puak-puak walaun. Saya tak pasti mereka walaun atau tidak lah, tapi apa yang digarapkan kepada minda netizen ini, kalau kita tengok berkenaan dengan makanan pun diorang nak bergaduh dengan isu Palestin ni. Di boykotnya KFC dan McD, diorang memilih untuk memboykot F&B saja, tapi tidak iPhone, tapi tidak kepada Meta, tapi tidak kepada Visa dan Mastercard. Dia kata itu keperluan. Saya tidak sangkal benda itu. Tapi kalau kamu boleh pilih untuk kamu boykot, kenapa kamu boleh menzalimi orang kamu sendiri? Dan KFC dan McD tu ada khilaf terkait pemilikannya di Malaysia. Yang memilih untuk makan, barangkali mereka berpegang kepada pendapat bahawa ia sebahagian besarnya minat Muslim daripada Jacob dan Reza Group. Dan puak pelampau ini melukis dan membayangkan orang yang makan di sana sebagai anjing dan babi, tanpa mereka mempertimbangkan khilaf tersebut. Kalau ikut logik puak pelampau tersebut, muka yang mereka sendiri pun perlu dilukis sedemikian. Sebab diorang pun menggunakan platform Meta. Kita tengok ustaz-ustaz yang sekarang ini galak menebarkan fitnah, yang fitnah PMX dan sebagainya, menggunakan FB dan WhatsApp. Yang tanpa ragu lagi, ia adalah milik penuh yang terang-terang menyokong puak Zionis. Begitulah kesudahannya yang kita masing-masing lihat mereka yang melampaui batas berkenaan dengan ilmu dan juga boykot itu sendiri, kan? Dan ini yang menjadi satu, terima kasih Haji, ini yang jadi hairan lah kepada saya. Apa kesan bila orang edit muka anjing dan babi makan McD ni? Kesan dia yang mereka ini tak ada sifat kemanusiaan. Sampai kalau tak ikut kata kamu untuk memboikot pihak-pihak tertentu yang kamu pilih-pilih untuk boikot, kenapa tak edit orang yang atau lebay yang pakai Mercedes tu dengan muka sebegitu? Kan? Kenapa kamu pilih-pilih untuk letakkan muka orang yang tidak mengikut selera kamu untuk boikot ini, kamu letakkan muka anjing dan babi? Kenapa tidak diletakkan kepada orang yang pakai Mercedes tu? Nampak tak? Kenapa mereka masih lagi selamba je pakai Mercedes? Ini yang jadi persoalannya. Jadi mereka ni memilih-milih untuk boikot. Jadi inilah kalau dah jadi puak pelampau ini, kita masyarakat kita ni dah teruk sangat dah, kan? Jadi jangan melampau lah dalam membuat sesuatu. Ini bukanlah dakwah mahupun perjuangan. Jika kamu ini menuduh melabel pelanggan Muslim yang datang ke McD itu sebagai anjing, kan? Jadi mufti dan ulama ini kata kita tak boleh melabel sesama Islam sebegitu, tapi korang tetap kata diorang ini begitu sebab kononnya tak ikut kamu boikot, ikut selera kamu. Jadi jangan nak label-labelkan orang. Inilah puak-puak ni, memang diorang suka melabelkan orang lain. Suka melabelkan orang lain, dia saja yang betul. Jadi kalau pemimpin diorang minum Coca-Cola, tak apalah pula. Betul tak? Sedih umat Islam hari ni memutuskan silaturahim kadang-kadang kerana makan McD saja. Melabelkan, betul lah daripada Germany, tapi dia sokong Israel, mangkuk ayun. Itu pun tak tahu lagi, tak reti nak bezakan lagi. Adalah asasnya bila orang bercakap begitu. Kalau kita tak tahu, tanya, kan? Kita melabelkan, kamu melabelkan saudara dan sahabat yang dibina perhubungan bertahun-tahun, pernah sama-sama mungkin menempuh susah dan senang kehidupan, dilabelkan sebagai anjing. Hanya kerana masuk makan McD. Sedangkan ianya halal dan tak ada halangan daripada ulama' muktabar pun. Ulama' muktabar tak pernah larang pun kau pergi makan McD tu. Inilah akibatnya kalau mereka ni merasakan diri mereka terlebih benar dan sebenarnya itu adalah perangai Khawarij. Korang nak boykot KFC McD, boykot lah, tapi menyamakan orang yang tak nak boykot dengan anjing dan